fadilat zikir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, baginda alaihissalam telah mengangkat kepalanya ke langit lalu berdoa, aku memohon ampun daripadamu melalui perantaraan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapakah Muhammad? Maka sahut Nabi Adam alaihissalam, demi namamu yang maha berkat, tatkala engkau menciptakan aku, maka aku telah mengangkat kepalaku ke arasy. Tiba-tiba aku terpandang padanya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku meyakini bahawa tidak ada orang yang lebih besar kemuliaannya di sisimu daripada dia yang engkau telah meletakkan namanya di sisi namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sesungguhnya dia adalah nabi yang terakhir daripada zuriatmu, dan kalaulah tidak kerananya, tidak aku jadikan engkau. Hadis riwayat Tabrani, Hakim dan lain-lain keterangan. Bentuk-bentuk doa Nabi Adam alaihissalam dan sebanyak mana baginda alaihissalam telah menangis memohon ampun pada ketika itu telah dinyatakan dalam banyak hadis dan tidak ada sebarang pertentangan antara hadis-hadis tersebut. Sesiapa yang pernah dimarahi oleh majikan dan ketua mereka sahajalah yang mengetahui apakah perasaan pekerja dan kuli yang dimarahi oleh majikan dan ketua yang juga sesama makhluk. Sedangkan di sana ialah kemurkaan raja yang memiliki seluruh kerajaan dan pemelihara seluruh alam. Dan ringkasnya ialah kemurkaan Tuhan. Sedangkan yang dimurkai itu pula ialah seseorang yang telah diperintahkan seluruh malaikat sujud kepadanya dan seorang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Sejauh mana hampirnya seorang itu, maka sejauh itulah kemarahan tersebut akan memberi kesan kepadanya dengan syarat dia bukanlah seorang yang degil. Sedangkan dalam kes ini, baginda Adam alaihissalam ialah seorang Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Adam alaihissalam begitu sekali menangis sehingga jika dikumpulkan seluruh tangisan manusia pun tidak akan menyamai dengan tangisan Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya memandang ke langit. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu sendiri telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, jika dibandingkan tangisan seluruh dunia dengan tangisan Nabi Adam alaihissalam, maka tangisan Nabi Adam alaihissalam lebih banyak lagi. Dalam satu hadis lain dinyatakan bahawa jika ditimbang air mata Nabi Adam alaihissalam dan air mata seluruh anak cucunya seluruh manusia, maka air mata Nabi Adam alaihissalam akan lebih berat. Dalam keadaan demikianlah sebanyak mana tangisan dan rayuan Nabi Adam alaihissalam adalah jelas sekali. Oleh itu, apa-apa saja yang telah disebut dalam keseluruhan riwayat tidak perlu diragui. Terdapat juga riwayat bahawa Nabi Adam AS telah memohon keampunan dengan berkat perantara Rasulullah. Perkara yang kedua ialah tulisan pada arasy La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenyataan ini juga terdapat dalam banyak hadis. Rasulullah SAW bersabda, apabila aku memasuki syurga, maka aku melihat pada kedua-dua penjuru syurga itu tertulis 3 baris perkataan yang ditulis dengan tinta emas. Pada baris yang pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada barisan yang kedua tertulis Ma qaddamna wajadna wa ma akana rabihna wa ma khalafna khosirna. Apa-apa yang kami telah hantar ke hadapan ini untuk akhirat dalam bentuk sedekah dan sebagainya, maka kami telah dapat hasilnya. Dan apa-apa yang kami makan di dunia, maka telah memperoleh manfaat. Dan apa-apa yang kami telah tinggalkan daripada harta benda kami, maka kami telah rugi. Pada baris ketiga tertulis ummatun muznibatun warabun wafurun. Umat yang berdosa
dan Tuhan yang Maha Pengampun. Seorang soleh berkata, saya telah pergi ke satu bandar di India dan saya melihat sepokon pokok yang buahnya seperti buah badam. Pada buah itu terdapat 2 lapisan kulit. Apabila dibuka terdapat daun hijau yang berlipat, dan apabila daun itu dibuka maka didapati tertulis pada daun itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan warna merah. Saya telah menceritakan kisah tersebut pada Hadrat Yaqub rahmatullah alaih. Beliau berkata, tidaklah mengherankan, saya telah menangkap seekor ikan di Ilya. Pada sebelah telinga ikan itu tertulis La ilaha illallah dan sebelah telinga yang lain pula tertulis Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, semoga kita dengar samalah dapat kita ambil tibar amal sampai insya-Allah. Sudahi dengan tasbih kepada subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.